Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk bahagi wang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 115 nombor 5. Hitung hasil bahagi. Soalan A, RM135,387 bahagi 7. Baiklah, cikgu dah buat awal-awal bentuk lazimnya. Sekarang kita akan buat sama-sama. Cuma apabila kita nak bahagi, kita perlu ada sokongan iaitu sifir bergantung pada soalan. Jadi kalau soalan ni sifir 7, so kita kena ada sifir 7. Kita akan tengok yang pertama iaitu 1 bahagi 7. Iaitu berapa bahagi 7? Sama dengan 1, jadi tak ada. Kita akan ambil 13. Jadi kita akan cakap 13 bagi 7. Maksudnya berapa kali 7 dapat 13. Jadi kita kena ada sifir 7. Kita buat 7. Kemudian 14. Okey, dah lebih. Kita nak 13 tapi ada 14. So kita akan ambil 1 iaitu 7. Jadi kita tulis 7, tulis sini 1, tulis 7. Kemudian kita tolakkan 13 tolak 7, 6. Kemudian kita turunkan 5. Nombor sekarang ialah 65. Jadi berbalik pada sifir kita, kita akan buat sehingga hampir dengan 65 ataupun 65. Okey, 7, 14, 21, kemudian 28, 35, 42, 49, 56 dan 63. Kita buat sampai 9 cukup. Okey. Jadi kalau 65 hampir dengan 63, jadi berapa kali 7 dapat 65? Kita akan tulis 9 yang paling hampir. Jadi tulis 9, tulis 63. Kemudian kita tolak 5 tolak 3, kita dapat 2, 6, tolak 6 dah habis. Kita boleh biarkan saja ataupun nak tulis sifar pun boleh. Okay, kemudian kita ada ruang kat sini, biarkan, dan kita turunkan nombor 3. Jadi nombor sekarang 23. Berapa kali 7 dapat 23? Yang hampir ialah 21, iaitu 3. Jadi tulis ni 3, tulis ni 21. Kemudian kita tolakkan 3 tolak 1, 2, 2 tolak 2, selesai. Kemudian 8 kita turunkan. Okay, nombor sekarang ialah 28. Jadi berapa kali 7, 28? Okey, memang dah ada kat sini 28, iaitu 4. Kita tolakkan. Okay, 8 tolak 8, sifar. 2 tolak 2 pun sifar. Kita boleh biarkan. Okay, kemudian 7, kita turunkan. Okay, jadi berapa kali 7 dapat jawapan ada 7? Sudah pasti 1, iaitu 7. Kemudian kita tulis 1, tulis ni 7. Dan kita tolakkan jadi sifar. Jadi inilah dia jawapan yang terakhir yang kita dapat, iaitu RM19,341. Jadi bila tak ada baki ni kita lebih yakin. Okay? Jadi inilah dia jawapan dia. Cuma bezanya ada RM. Dia seperti kita membahagi nombor bulat. Cuma dalam wang ni dia ada simbol RM.
Kita teruskan dengan soalan B. 834,784 ringgit kita akan bahagikan dengan 16. Okay, jadi sifir kat sini yang kita perlu buat iaitu sifir 16. Kita akan ambil nombor ini sekaligus iaitu 83 terus. Kalau 8 nak bahagi 16 memang tak boleh. Jadi kita akan ambil 83. Jadi berapa kali 16 jawapan dia 83. Kita perlu tulis sifir. Jadi kali ni cikgu nak memperkenalkan. Kita akan buat bentuk tulang ikan. Okay? Kaedah tulang ikan. Okay. So cara dia kita akan buat dinding. Dan kita akan pisahkan sifir 6 dan juga sifir 1. Ini cara dia. So kita tulis ni. Ini sifir 1. Ini sifir 6. Kemudian kita dapat jawapan dekat sini. Okay. So kita buat sama-sama. Sifir 1 tak ada masalah lah. 1, 2, 3 sampai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay, kemudian kita akan buat sifir 6. 6 kali 1 kali 6 lah. 2, 12. Kemudian 18. Kemudian 4 kali 6 24. 30. 36. 42, 48 dan 54. Okay, dan seterusnya, macam mana kita dah dapat sifir 16. Jadi 1 kali 16 memang 16 lah. So 16. Okay, untuk kedua, 2 ni kita akan nambah dengan 10, iaitu 2 tambah 1 dapat 3. So kita dapat 3, sar ni akan kekal, 32. Okay, sama juga. 3 tambah 1, 4. 4, 8 akan kekal. Okay, jadi, kalau tengok sini 83, kita akan cari. Okay? 4 tambah 2, 6. 64. 5 tambah 3, 8. 80. Okay, dah hampir kat sini. Kalau tidak, mesti lebih. 6 tambah 3, 9. So, 96 dah lebih. Jadi, kita akan ambil 80. Iaitu berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi 5 kali 16 ialah 80. 80 yang hampir dengan 83. Okey, jadi kita akan tulis 5. Kita akan tulis 80. Kemudian kita tolakkan 3 tolak. Sifar 3. Kita akan turunkan 4. Nombor sekarang ialah 34. Yang hampir ialah 32, iaitu 2 kali 16. Jadi kita tulis 2. Kita tulis ni 32. Kemudian kita tolakkan. Dapat 4. Tolak 2 dapat 2. Okay, 3 kita biarkan. 3 tolak 3. Kemudian kita turunkan 7. Nombor sekarang ialah 27. Jadi yang hampir ialah 1, 16 kan. So 1 kali 16 dapat 16. 1 kita klik 16. Okay, kita tolakkan 7 tolak 6 dapat berapa? 1. 2 tolak 1 dapat 1. Okay, ini agak besar. Jadi kita akan turunkan pula 8. Okey. Bila kita turunkan 8, nombor yang terhasil sekarang ialah 118. Jadi kita perlu berbalik pada sifir kita. Kita akan cari sifir 16 yang hampir dengan 118 ataupun jawapan dia 118. Okey. Okay, sekarang 96 ni 6. Okay, kemudian kita tambah 7 tambah 4, 11. 11 tambah 2, 13. So, kita tulis ni 1.
Kan, 7 tambah 4, 11. Lepas tu 2 ni kekal. Okey, silap. Okey, 7 tambah 4, 11. Okey, 2 kekal Okay, kemudian, tengok sini, 1, 1, 2. Okey, dah hampir Dah hampir. Kalau kita ambil 8 8 tambah 4, 12. Jadi, 1, 2, 8. Dah besar. Okey, jadi kita akan ambil 7, iaitu 1, 1, 2. Jadi, tulis 7. Di sini 1, 1, 2. Kemudian kita tolakkan 8 tolak 2, 6. Ini sifar-sifar. Dan kita turunkan pula 4. Dan nombor terhasil sekarang ialah 64. Jadi kita tanya berapa kali 16 dapat 64. Kat sini ada 64, iaitu 4. Jadi kita tulis sini atas ni 4. Dan kita tulis 4 kali 16, kita tulis balik 64. Dan kita tolakkan. Okay, selesai. Jadi inilah dia jawapan yang terhasil, iaitu kita kena tulis RM dan kita sebut RM52,174. Okay, kalau cikgu nak tegaskan kat sini, kalau 16 ni maksudnya 2 digit, kita perlu ada sifir 16. Jadi kaedah yang cikgu gunakan ialah kaedah tulang ikan. Okay, kenapa dia tulang ikan? Okay, kita tengok kat sini. Okay, cikgu tunjuk sikit kan macam ni ikan. Ikan dia ada kepala dia macam ni. Lepas tu dia macam ni. Kemudian dia ada garisan-garisan je. Jadi sama macam ni. Cuma cikgu tak garis lah. Kalau cikgu garis nanti keliru pula. Okay, jadi cikgu biarkan macam ni. Okay. Ini cikgu panggil tulang ikan. Kalau ada nama lain, tak ada masalah. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. RM101,940 20 bahagi 53. Jadi seperti sebelum ini, operasi bahagi kita perlu ada sifir dan kita perlu ada sifir 53. Kita akan tengok nombor ni dahulu. 1 nak bahagi 53 tak boleh. Kita akan ambil 10. 10 pun tak boleh sebab dia lebih kecil. Jadi kita akan tengok 101. Jadi kita tanya berapa kali 53 dapat 101. Jadi kita perlu buat sifir 53. Okay. Cuma kalau sebelum ni cikgu buat sifir 53, sifir ni 16, cikgu buat kaedah tulang ikan. Jadi kali ni cikgu nak membuat ataupun tunjukkan awak bagaimana nak buat paling asas, iaitu sifir 53. Cara dia menambah ataupun penambahan berulang. Jadi kita kalau orang yang tak hafal sifir, macam soalan macam ni kita kena hafal sifir 6 Okay, kalau kita tak hafal sifir, kita boleh buat cara yang paling mudah, iaitu kita buat penambahan berulang. Kita buat 53, kita tambah saja 53. Okey. Jadi kita dapat jawapan dia ni 3 tambah 3 6, 5 tambah 5 10. Kita terus dapat ini ialah 106, ini ialah 2 2 ni kali 3 53 106. Jadi kita boleh tulis sini berapa kali 53 101? Tak ada. So kita akan ambil 53. Tak boleh ambil 106 sebab lebih besar. Jadi kita tulis ni 1 lah. Tulis 1. Di sini 53. Nak tolak 1 tak boleh, nak tolak 3 13. 11 tolak 3 8. Jadi 9 tolak 5 4. Jadi nombor sekarang ialah 48. Okay, kita turunkan 9. Jadi 489. Jadi berapa kali 53 489? Ini kita kena ada sifir tadi lah. So kita sambung sifir kita tadi dengan kaedah penambahan berulang ataupun repeat addition. Jadi kita tambah 53. Kita dapat
951. Okey, ini 3. Kita tambah 53. Kita dapat 9 tambah 3, 12. 10 tambah 1, 11. 2. Okey, ini 4. Kita tambah 53. Kita dapat 5, 6, 2. Ini 5. Kita tambah 53. Ini 8, 11 dan 3. Kita akan cari sehingga hampir dengan 489. Ini 6. Kita tambah 53. Dapat apa? 8 tambah 3, 11. 5 tambah 2, 7. 3. Okay, ini 7. Kita tambah 53. Kita dapat 4, 12 dan 4. Okey, dah hampir kat sini. Okey, dia yang paling last masih 9 je. Okay, ni 8. Okey, so kita tambah lagi 53. Okay, so tambah 53. 7, 4, 4. Okay, ini 9. Jadi kita sama 9 je kalau sifir. Okey. Jadi kita tak ada nombor lain. Kita akan ambil 9. Kita akan tulis ni. 9 kali 53 kita dapat 447. Kemudian kita tolakkan. 9 tolak 7. 2. 8 tolak 4. 4. Dan 4 tolak 4 sifar. Kemudian kita turunkan 4. Jadi nombor sekarang ialah 4, 2, 4. Jadi kalau sekejap. Cikgu ada pembetulan. Sekejap. Yang ni ialah 447. 7 tambah 2 ialah 7 tambah 2 ialah 5 tambah 2 ialah 7. Okey. Sorry cikgu silap. Ni cikgu betulkan sikit. Okey, ni satu macam lain sekejap 5 tambah 2 kita dapat 7 4, 7, 7 So tulis sini 4, 7, 7. Okay, sekarang kita tolakkan 9 tolak 7 2, 8 tolak 7 1. Okey, kita turunkan semula dari sekali 4. Jadi nombor sekarang ialah 124. Yang hampir dengan 124 ialah 106 iaitu 2. Kedua, tulis 1 sifar 6. Kita tolakkan. 4 tak boleh, tolak 6 jadi 14. Ini tinggal 1. 14 tolak 6, 8. 1 tolak sifar 1. 1 tolak 1, sifar. Kita turunkan sifar. Nombor sekarang ialah 180. Yang hampir 180 ialah 159. Iaitu 3. Itu 3. 159. Kita tolakkan. 10 ni tinggal 7. 10 tolak 9, 1. 7 tolak 5, 2. Kemudian ada titik perpuluhan, ni sen. Kemudian kita turunkan 2. Okey. Sekarang nomornya ialah 212. Yang hampir 212, okey, dah ada kat sini. Iaitu 4. Memang terang ni, 224. So, tulis 4. Kita tulis 212. Dan kita tolakkan. Okay, kemudian kalau ada sifar sini, kita boleh terus tulis sifar. Okey, kita terus tulis sini. Okey, ataupun kita nak turunkan sifar pun sama.
Jadi jawapannya ialah RM1,923.40 Okey, inilah dia kaedah yang cikgu gunakan untuk membuat CV, iaitu penambahan berulang. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D. RM281,205 bahagi 90. Okey, sekarang kalau CV 90, kita boleh buat CV 9 saja. Cuma nanti kita akan tambah kat belakang sifarnya. Okey, maksudnya contohnya sekarang ni 200 tak boleh, 2 tak boleh bagi 90, kita akan ambil 281 terus, okey. Jadi berapa kali 90 dapat 281? Kita cuma perlu buat CV 9, iaitu 9, 18, kita cari hampir 28 27, dah hampir dah tu. Kalau ni 36. Okay, maksud cikgu ialah kita tambah sifar kat belakang. Jadilah CV 90. Jadi yang hampir dengan 281 ialah 27 sifar. So ini berapa? 1, ni 2, ni 3. So kita tulis ni 3. Kita tulis ni 270. Kemudian kita tolakkan 1, 1. Dan turunkan 2. Okay, nombor sekarang 112. Sudah pasti 1, 90. Kita tulis 1, kita tulis ni 90. Kita tolakkan 2 tolak sifar 2 menjadi 11. 11 tolak 9 2 juga. Okay, kita turunkan sifar. Nombor sekarang 220 yang hampir 180. Jadi berapa kali 90 dapat 220? Tak ada. Yang hampir ialah 180. Jadi kita tulis ni 2. Jadi 2. Tulis sini 180. Kemudian kita tolakkan. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tak boleh nak tolak 8. Jadi 12. Ni jadi 1. 12 tolak 8. 4. Kemudian 1 tolak 1. Sifar. Kemudian kita turunkan 5. Nombor sekarang ialah 405. Okay, jadi kita sambung CV kita tadi. Okay, ni 4. Okay, CV 9. 36. Lepas tu 45. Ini sifar. Jadi ini 5. Jadi yang hampir ialah 364. Kita pilih 4. Di sini 360. Dan kita tolakkan. Dapat 5. Sifar tolak 6 tak boleh. Pinjam jadi 10. Jadi 3. 10 tolak 6 jadi 4. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan ni. RM3,124. Kemudian 45 ni, sebelum ni kita cakap baki kan. Jadi seperti nombor perpuluhan, nak membahagi ni, kita cuma letak titik perpuluhan. Okey. Dan bila kita wujudkan titik perpuluhan, kita kena wujudkan sifar. Kemudian kita turunkan sifar ni. Dia tak boleh kita tulis baki, kita kena letak perpuluhan dan tambah sifar. Okay, jadi nombor sekarang ialah 450. Okay, jadi berapa kali 90 450? CV kita ada kat sini 5 kali 90 450. Memang dah ada kan. So kita tulis sini 5, tulis sini 450. Okay, kemudian kita tolak. Okay, selesai. Cuma dalam wang, kita tak boleh letakkan satu saja tempat perpuluhan. Kita kena letak 2. Jadi kita letak sifar dekat belakang. Okay, jadi jawapannya ialah apa? Jawapannya ialah RM3,124.50. Okay, itu dia kaedah untuk menjawab soalan D.
Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. RM544,849 bahagi 100. Okay, cikgu akan tunjukkan dahulu kaedah yang pertama, iaitu kaedah bentuk lazim. Jadi, bila kita nak buat bentuk lazim bahagi 100, sudah pastilah kita perlu ada sifir 100. Cuma sifir 100 ni mudah, macam sifir 1, 2, 3 je. Okay, jadi, kita tengok sini, 564, kita akan bagi 100, sudah pasti 500 kan. Okay, sebab apa? Sebab seperti biasa cikgu cakap, kalau kita masih tak faham tentang bahagi, kita boleh tulis sifir dekat sebelah, iaitu sifir 100, 200, 300, 400. Okay, kita akan nampak, kalau kita nampak sini 500. Kan? Kalau ambil 6, 600. Jadi kalau 564 sudah pasti 5. Jadi kita tulis sini 5, kita tulis 500. Okay, kita tolakkan, dapat 4 dan 6. Okay, 5 kita biarkan. Kita turunkan 8. Jadi 6 atau 48 sudah pasti, macam dia cakap tadi, sudah pasti 600. Jadi 6. 6 kali 100 kita dapat 600. Okay, tolakkan. Dapat 8, 4. Kemudian kita turunkan 4. Nombor yang terhasil sekarang ialah 484. Jadi, sudah pasti 400. Jadi, 4 kali 100 dapat 400. 4, di sini 400. Okay. Kita tolakkan. Dapat 4, dapat 8. Dan seterusnya, kita turunkan 9. Bila turun 9, sekarang ialah 840. Bukan 8 sorry. 9. Okay, jadi, kita sambung sifir kita, mesti 800 kan. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dan 800. Okay, alam teruslah 900. Okay, jadi, pastilah di 8 dan kita tulis 800 dan ini ialah kita tolakkan dapat 94. Ini ialah kita panggil baki kan. Jadi, adakah kita perlu tinggalkan baki? Okey, jawapannya tidak. Maka kita akan letak titik perpuluhan dan kita wujudkan sifar dekat ujung. Seterusnya kita turunkan. Kemudian nombor yang terhasil sekarang ialah 490. Sifir 100. Jawapan dia 4. Kita tulis ni 400. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat sifar 9. Masih lagi ada baki. Sekiranya masih ada baki, kita tambahkan sifar dekat belakang dan kita turunkan. Jadi nombor yang ada sekarang ialah 900. Kita tanya berapa kali 1 dapat 900. Okey, dah ada kat sini 9. Jadi jawapan dia ialah 9 kali 100, 900. Dan kita tolakkan. Kita dapat sifar. Bila dapat sifar, maka sudah selesai. Maka jawapannya ialah RM5,648.49 sen. Okey, ini ialah kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang kedua, kita boleh membahagikan, apabila membagi 100, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan. Seperti sebelum-sebelum ni, kita pernah menggerakkan titik perpuluhan, cuma kita buang RM. Okay, contohnya, 564, cikgu tulis. Ini kaedah kedua, 564, 849. Okey, bila kita nak bahagi 100, kita kena wujudkan titik perpuluhan dekat belakang macam ni.
Jadi bila bahagi 100, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 2 kali. Kita gerak 1, kita 2. Ini kalau nombor bulat. So, jawapan ni ialah 5, 6, 4, 8, kemudian titik 49. Okay, so, sama macam jawapan ni. Cuma ada RM lah. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita gerakkan titik perpuluhan. So, cara dia cuma kita tambah RM lah. Okay. Jadi, kita tambah RM. Kita buat 5, 6, 4, 8, 4, 9. Kita letak perpuluhan. Kemudian kita akan bahagikan dengan 100. Ini perpuluhan sifar lah. So, kaedahnya ialah apa? Menggerakkan titik perpuluhan. Okay, berapa kali? 2 kali. Seperti membahagi nombor bulat kan? Nombor perpuluhan. So, kita terus dapat jawapannya iaitu kita tulis RM RM5,648.49. Okey, ini jawapan yang kaedah kedua ataupun kaedah bentuk lazim. Jadi terpulang kaedah ni kaedah cepat lah. Okey, kaedah cepat bila kita buat kertas 1 soalan ABC, kita boleh jimatkan masa dengan kita menggerakkan titik perpuluhan. Namun demikian, cikgu tak nafikan ini kaedah bentuk lazim agak panjang, tetapi kita biasa dengan buat soalan bentuk lazim. Ini kaedah dia. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. Okay, masih lagi dia bahagi dengan 1000, 100, 1000 ataupun 10. Kat sini dia tulis 467,370 bahagi 1000. Okay, cikgu nak kongsi sikit ilmu ataupun sikit pengetahuan, iaitu kalau dia ada sifar dua-dua kat sini, kita boleh hapuskan. Kita hapuskan je ni. Okay, jadi kalau sebelum ni sifar 1000 ataupun bahagi 1000, sekarang kita cuma bahagi 100. Okay, cuma nombor dia kita akan buat sifar 100 kan. Cuma nombor dia 467. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. 46,000 lah. 46,737 bagi 100. Okay, jadi kita kena ada sifar 100. Cikgu gunakan kaedah bentuk lazim dulu. So, 100, 200, 300 dan 400. Kalau 5 dia jadi macam ni. Okay, jadi, berapa kali 100 dapat 467? Kita tulis 4. Tulis 4, tulis ni 400. Kita tolakkan 7, 6. Kita turunkan 3. 673 yang hampir ialah 600. Tulis 6, 600. Kita tolakkan, dapat 3 dan 7. Kita turunkan 7. Nombor sekarang ialah 737. Kita balik pada sifar kita. Jadi kita tulis 700. So, kita tulis 7. Tulis 700. Dan kita tolakkan dapat 37. Jadi ini baki. Seperti biasa kita tak boleh tinggalkan baki. Kita letak titik perpuluhan dan letak sifar dekat belakang. Kemudian kita turunkan sifar. Nombor sekarang ialah 3 pula sifar 370 yang hampir 3. Itu 300. Dan kita tolakkan sifar 7. Seterusnya kita wujudkan satu lagi sifar dan kita turunkan. Nombor sekarang ialah 700. Jadi kalau 700, 7, kita dapat 700. Ini ialah kaedah bentuk lazim.
Jadi jawapannya ialah RM467.37. Okey, memang dia ada jarak sini sebab dia bentuk ribu sebelum ni. Jadi kita biarkan macam ni. Okey. Jadi, kaedah satu lagi, kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Jadi macam mana cara dia? Okey, sama juga nombor yang sama. Kita buat, cikgu terus buat RM terus. So, cikgu buat RM 467 sifar. Kita kena letak titik perpuluhan dan letak sifar kat sini. Kita nak bagi 1000. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ni sebanyak 3 kali ke kiri. Kerana kita membahagi 1000. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Titik perpuluhan sudah berubah. Dan jawapannya kita terus dapat. Iaitu kita tulis RM. Okey, nampak ni 3 digit iaitu RM467.37. Okey, jawapannya sama, cuma kaedah yang berbeza. Okey. Ini kaedah cepat dan ini kaedah bentuk lazim. Okey. Jadi dengan itu tamatlah sudah ulang kaji kita pada hari ini untuk tajuk bahagi wang bagi muka surat 115. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.